yang berlaku pada hari ini ialah ada di kalangan kita yang telah pun mengambil vaksin, terpaksa ambil vaksin. Kalau tak ambil, dia kena buang kerja. Bukan saja kena buang kerja, mungkin dia kena bayar ganti rugi sampai RM50,000 yang ada di kalangan kita. Jadi pada hari ini, dalam masa sikit ni, saya nak cuba sentuh sikit tentang perkara ini sebagai panduan kita sebagai pengguna, sebagai hak kita sebagai pengguna. Jadi yang pertama sekali, saya telah melihat beberapa kejadian-kejadian yang berlaku. Kita pun tahulah banyak perkara-perkara yang berlaku. Contohnya ada satu orang ni, dia menulis dan dia telah kumpulkan beberapa kejadian-kejadian kematian yang disebabkan oleh injection daripada suntikan vaksin lah. Tapi apa yang digambarkan oleh pihak hospital bukan daripada vaksin. Jadi sebab lain, contohnya seorang anggota bomba 14 Mac seorang anggota bomba bertugas di Kuantan terkena serangan jantung. Jadi semua ni meninggal dunia selepas sehari ataupun 2 hari ataupun seminggu ataupun mungkin sebulan setelah dia ambil vaksin. Jadi setakat ini tidak ada seorang pun yang boleh menuntut apa-apa. Walaupun kerajaan kata RM50,000 hingga RM500,000 diperuntukkan untuk pampasan tuntutan dan sebagainya. Jadi setakat ini tak ada. Sedangkan yang digambarkan pada kita ramai juga yang meninggal dunia sebab mengambil dosage vaksin ini. Antaranya seorang bomber di Kuantan 14 Mac meninggal dunia, dikatakan jantung. 17 Mac seorang petugas kesihatan di Hospital Pulau Pinang meninggal dunia, dikatakan jantung juga setelah ambil vaksin. 22 Mac seorang petugas kesihatan di Kanga Perlis juga akhirnya meninggal dunia. 22 Mac. Kemudian 8 April seorang anggota polis di IPD Tanjung kena serangan jantung, tapi selepas itu stabil, tidak meninggal dunia lah. Dan kemudian selepas itu 16 April seorang anggota polis wanita di Kajang, tempat kami ni, dilaporkan jantung juga lepas vaksin, kemudian meninggal dunia. Lepas tu ada beberapa lagi lah, kita kata orang-orang yang meninggal dunia yang kita tahu disebabkan oleh vaksin. Keluarga dia kata, kawan dia kata, tapi bila sebut dengan hospital, dia kata bukan sebab vaksin, sebab jantung, sebab sebagainya. Dan sebab itulah pada hari ini saya nak cuba, setelah bincang, setelah soalan ini diajukan kepada saya dan kepada kawan-kawan, jadi saya nak bincang, nak bagi pandangan-pandangan, panduan. Macam mana nak buat? Terutamanya frontliner yang terpaksa ambil vaksin. Sebab mungkin atas alasan tugasan sebagai frontliner kena ambil vaksin. Jadi kalau tak ambil mungkin akan membahayakan ke apa. Ini diberi alasan begitulah. Jadi kita nak tengok apakah yang fakta-fakta penting. Yang pertama tuan-tuan, yang kita bimbang, nombor satu, kita ada tiga perkara lah yang saya catat di sini, yang mana kita bimbang berkenaan dengan suntikan vaksin ini. Yang pertama sekali, ada unsur-unsur kecuaian dalam perubatan. Disebut medical negligence. Medical negligence maknanya mungkin orang itu disuntik dalam keadaan dia ni tidak layak untuk disuntik. Mungkin dia disuntik dalam keadaan dia berpenyakit yang kronik dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar ada medical negligence di situ. Maka kalau sekiranya berlaku medical negligence, maka itu akan termasuk dalam kategori jenayah. Kategori jenayah. Ini di bawah peruntukan undang-undang kita. Jadi kita lihat di sini bahawa yang kita bimbangkan pertama ialah medical negligence. Maknanya kecuaian dalam perubatan dan rawatan tadi. Maknanya sebelum diambil seseorang itu tidak dicek kesihatan dia. Dia ni layak tak layak. Adakah dia ni akan ada efek, akan ada kesan yang boleh membahayakan dia. Ini nombor satu. Yang kedua, yang kita bimbangkan ialah apabila pengambilan vaksin ini, ialah apabila ada unsur-unsur adverse effect yang melampau. Yang melampau, yang menyebabkan kecederaan kronik, seperti cacat yang kekal, malahan kematian. Banyak lagi lah. Ada orang mengadu sakit-sakit. Ada yang sakitnya kecil, ada yang sakitnya besar. Ada yang sakitnya jantung, ada yang sakitnya sakit di dada sahaja, ada yang sakit otot sahaja, ada yang pening-pening kepala dan sebagainya. Jadi apabila ia datang daripada suntikan experimental vaksin ini, jadi kita perlu mengetahui kesan daripada kita. Maknanya kita tahu, yang kita bimbang, kita inject, kita tak tahu kesan dia, kita tak dapat nak trace kesan-kesan tu. Kita ingat, okey, tiba-tiba sakit, mati. Sakit mati. Jadi bila mati tengok jantung. Contoh. Jadi kita nak kena ada
Ini kita bimbang. Kita tak tahu. Tak boleh trace. Kita dah kena inject. Ini kepada orang yang dah kena inject lah. Yang ketiga, ialah yang kita bimbangkan ialah apabila telah ada kesan-kesan yang sampingan, adverse effect tadi, ataupun mungkin kesan-kesan kematian tadi, oleh kerana kita tidak berhati-hati dan tidak betul-betul menjaga, maka kita tak boleh nak buat tuntutan. Ada satu keluarga di Johor, saya dapat maklumat lah. Dia bertanya saya, mak ayah dia bertanya kepada saya, boleh tak dia nak buat tuntutan anaknya meninggal dunia setelah ambil vaksin. Dia sebut begitu, anak meninggal dunia setelah mengambil vaksin, boleh tak ambil tuntutan? Saya kata, saya sendiri pun tak pasti macam mana kita nak ambil tuntutan. Macam mana kita nak tahu yang itu daripada vaksin, ataupun macam mana kita nak tahu itu medical negligence, ataupun macam mana nak tahu kita ni memang benda tu simptom daripada sekarang, bukan simptom daripada sebelum-sebelumnya. Maka di sini saya ingin mencadangkan kepada tuan-tuan, tolong ambil perhatian. Ada beberapa cadangan di sini untuk kita mengelakkan perkara yang saya sebut tadi. Yang pertama sekali, langkah-langkah ini wajib diambil bagi mereka yang akan ambil vaksin, sama ada frontliner ataupun siapa-siapa sahaja, orang tua, mak ayah kita. Sebab sekarang ni mungkin mak ayah kita pun ada yang disuruh ambil vaksin dan sebagainya. Maka kita ada dua kategori manusia. Yang pertama sekali, untuk kategori mereka yang nak ambil vaksin tetapi belum disuntik. Belum disuntik lagi. Jadi sebelum disuntik, maknanya belum disuntik, belum ambil dos pertama. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan, wajib buat full medical check-up. Wajib saya sebut. Kenapa wajib? Sebab kita nak menyelesaikan tiga kebimbangan tadi. Tiga kebimbangan saya sebut tadi. Untuk menyelesaikan yang pertama sekali, ini cadangan daripada lawyer dan peguam. Peguam kita lah. Dan juga ada 2-3 orang saya rujuk pada mereka. Dan saya juga berbincang. Dan yang pertama sekali, bukan report polis. Yang pertama sekali ialah kita buat full medical check-up. Diri kita secepat mungkin. Full medical check-up. Maksudnya medical check-up sepenuh, secepat mungkin sebelum mengambil suntikan. Ini bagi mereka yang belum ambil suntikan. Betul. Kalau boleh tak ambil. Tapi saya sebut ni bagi orang yang kena ambil. Yang kena ambil. Yang tak ambil boleh elak lah. Saya tak nak cerita lah apa yang ada kat dalamnya tu. Tapi nak sebut yang boleh elak. Tapi kalau tak boleh elak, ataupun kita terpaksa ambil, tapi sebelum ambil, make sure kita ada full medical check-up. Sebab tu saya minta tuan-tuan perempuan yang yang terpaksa ambil vaksin ini, tolonglah buat medical check-up, full medical check-up. Dan kemudian minta dan buatlah ASAP, as soon as possible, secepat mungkin. Minta private hospital itu list down, senaraikan secara detail apa penyakit yang ada pada kita. Ini sebelum ambil suntikan. Apa yang ada. Jika kita sihat, kita minta doktor, dan terutamanya private hospital, terutamanya, buat satu deklarasi, bahawa saya sihat dan saya tidak ada apa-apa penyakit, underlying illness, penyakit-penyakit yang critical. Penyakit-penyakit yang boleh membawa maut. Jadi, medical check-up buat, tengok, sihat. Tidak ada jantung, tidak ada darah tinggi, tidak ada diabetes. Kalau ada pun tidaklah hebat mana. Maknanya benda ni kontrol. Boleh dikawal. Yang pertama. Ini bagi mereka yang belum disuntik. Tapi nak kena suntik, tapi belum kena suntik. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengambil suntikan. Terutamanya frontliner. Nurse, doktor, polis, tentera yang telah ambil suntikan. Sebelum ni saya sebut tentang langkah-langkah macam mana kalau kita nak pertahankan diri kita, contohnya detoksi dan sebagainya. Itu dari sudut persiapan yang saya dah sebut dah sebelum ni. Ini dah saya sebut tentang dari sudut kita ni, nak follow up diri kita. Yang pertama sekali, bagi frontliner ataupun mereka yang sudah ambil suntikan yang pertama ataupun suntikan yang kedua, maka sekali lagi wajib buat medical check-up secepat mungkin. Maknanya kalau kita dah terambil satu jab, satu suntikan yang pertama atau yang kedua, pertama dan kedua, wajib buat medical check-up. Kenapa kita kena wajib buat medical check-up? Kerana kita nak pastikan yang pertama sekali kesihatan kita, tahap kesihatan kita. Ini bagi mereka yang dah ambil, yang belum ambil itu kena ambil. Siapa nak ambil vaksin mesti ambil medical check-up. Itu secara ringkas. Jadi bagi mereka yang dah ambil pun kena ambil juga. Kenapa kena ambil juga? Sebab kita nak tahap pertama, kita nak tahu kita ni ada tak penyakit jantung, ada tak penyakit-penyakit yang lain. Sebab daripada pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, sebenarnya kita bimbang, terutamanya mRNA punya vaksin, contohnya, kita bimbang. Dia akan trigger sekiranya apa yang digambarkan oleh doktor, trigger
pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau tak ada, yang trigger tu ialah dia lah. Kan? Baik. Jadi kita ambil untuk menjelaskan bahawa kita ni mengisytiharkan bahawa saya adalah sihat tanpa ada penyakit-penyakit kritikal. Dan semasa pemeriksaan itu, kita pantau pula, oleh kerana kita telah disuntik, kita pantau simptom. Maknanya selepas kita suntik itu kita pantau. Kalau boleh kita ambil rekod tarikh kita dicucuk. Tarikh kita disuntik tu. Tempat disuntik, siapa doktornya, siapa nurse-nya dan apa jenis vaksin. Vaksin dari Pfizer ke, mRNA ke, dari Sinovac China ke, daripada Johnson & Johnson ke, vaksin jenis apa. Siapa ambil tarikh, kita tulis, catat. Dan kemudian kita buat journal. Kita tulis simptom, diary. Contohnya sakit apa? Hari pertama sakit A, B, C, D. Hari kedua sakit makin kurang. Hari ketiga tak ada sakit. Contoh. Ataupun sakit pertama, hari pertama kepala. Hari kedua rasa pedih jantung, dada pedih. Hari ketiga rasa perut pula, buah pinggang pula rasa sakit. Jadi kita buat satu journal, diary. Setelah kita buat medical check up. Mesti ada medical check up. Nanti saya akan cakap kenapa kita kena ada medical check up. Dan selepas itu, kita ambil gambar. Kalau mereka yang dah ambil gambar, video sebagai bukti kita sihat atau sebagai bukti simptom-simptom yang ada pada kita. Contohnya kalau kita ada reaksi bengkak, mungkin reaksi kita sawan apa, ambil video sebagai satu bahan bukti. Sekiranya ada keperluan, kita boleh menggunakan bahan tersebut pada masa akan datang. Selepas itu. Dan setelah siap kita buat medical check up, kita rekodkan sebagainya, maka sama ada hubungi saya ataupun hubungi PPIM. Nah, sebut kat sini tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa hubungi? Sebagai rekod saja. Saya sekian dan kemudian selepas tu saya akan dah buat medical check up sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang kita nak nanti apabila kita telah ada maklumat itu, insya-Allah sekiranya berlaku side effect yang besar, adverse effect yang besar, sekiranya berlaku. Kalau tak berlaku tak ada apa, kita doa tak berlakulah. Kita doa tak berlaku, kita doa semua baik, elok kan. Tapi sekiranya berlaku, maka kita dah ada rekod dah, medical check up dah ada dah. Medical check up dah ada dan kemudian kita dah ada journal dah. Jadi perkara ini boleh dijadikan sebagai satu bahan untuk rawatan susulan. Kalau kita sakit, nak rawatan susulan macam mana? Kita dah ada dah journal dia. Dan doktor dah tahu dah medical check up kita macam kita memang sebenarnya tidak ada simptom-simptom sekian. Contoh. Jadi doktor boleh membantu kita lah untuk nak follow up susulan tadi. Dan kalaulah katakan kita ingin buat tuntutan, kita dah ada dah bukti-buktinya yang menunjukkan bahawa kita ni memang begini dengan medical check up kita. Sebab sekarang ni, masalah sekarang ni ialah apabila seseorang itu telah mengambil suntikan dan kemudian berlaku side effect pada dia dan berlaku jantung pada dia, berlaku darah tinggi pada dia atau mungkin meninggal dunia, kita tak tahu adakah dia betul-betul meninggal dunia sebab jantung atau meninggal dunia sebab memang daripada suntikan. Kita tak tahu. Jadi sebab tu kena buat medical check up. Sebaik-baiknya setelah kita melakukan medical check up itu, maka kita boleh buat akuan sumpah. Akuan sumpah ini kalau betul. Jangan buat lapor polis lagi. Jangan buat report polis lagi. Kecuali setelah kita sakit. Setelah sakit, setelah ada kesan, boleh buat laporan polis. Pergi ke polis, bersama-sama dengan medical check up kita. Kita kata, saya sekian, saya telah mendapatkan suntikan sekian. Saya akan cakap macam mana cara buat, saya akan cuba ni. Kemudian kita dengan backup daripada medical check up, kita melaporkan. Dan sekiranya kesan ini bertambah besar, maka kita boleh merancang untuk buat tuntutan melalui peguam. InsyaAllah kita ada peguam-peguam yang boleh membantu